Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kemerdekaan saya ucapkan buat para pendengar. Saya Ahmad Yaudin bin Abdul Rahim, pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Sains Pekan Dato' akan berkongsikan sebuah buku yang telah pun menambat hati saya yang bertajuk Sejarah dan Kemerdekaan. Buku ini telah pun dikaryakan oleh seorang pengkarya yang cukup terkenal, iaitu Maria Ahmad. Beliau merupakan pengasas dan ketua editor bagi WTM Today. Untuk pengetahuan hadirin, beliau juga merupakan pemenang pingat perak bagi Social Media Engagement bersempena Anugerah Digital ASEAN 2018. Beliau juga telah pun mengkaryakan buku-buku seperti Identiti Persekutuan Tanah Melayu, Ekonomi dan Pembangunan. Buku ini telah pun diterbitkan oleh Pustaka Dasar Jaya, cetakan pertamanya pada tahun yang sama, iaitu 2011. Buku ini terdiri daripada 72 muka surat dan format penulisan adalah secara formal. Seterusnya, saya akan berkongsikan intipati yang telah pun menawan hati saya dan ingin saya kongsikan bersama para pendengar sekalian. Buku ini telah pun menceritakan sebanyak 6 skop penceritaan. Yang pertama, buku ini menceritakan tentang zaman prasejarah. Seperti yang kita tahu, di Malaysia telah pun mengalami zaman Paleolitik, Neolitik dan banyak zaman lagi. Buktinya, penemuan perak man di Kota Tampan telah menjadi bukti wujudnya zaman Paleolitik di Malaysia. Seterusnya, buku ini juga berkongsikan berkenaan zaman pengaruh Hindu-Buddha, khususnya Tanah Melayu bukanlah dari awal lagi. Ia datang selepas mengalami asimilasi daripada pengaruh Hindu dan Buddha. Antara bukti-buktinya adalah penemuan candi-candi yang ditemukan di negeri Kedah. Seterusnya, buku ini juga berkongsikan bagaimana Islam hadir di Malaysia. Islam telah pun dikatakan datang melalui 3 cara, iaitu melalui tanah Arab, Cina dan India. Antara bukti penemuannya adalah batu bersurat di negeri Terengganu telah pun menjadi bukti Islam datangnya dari negara Cina. Ada juga yang mengatakan bahawa pedagang-pedagang Islam daripada negara Cina, iaitu di Kanton, telah pun berdagang di Malaysia dan mempengaruhi Raja-Raja Melayu untuk memeluk agama Islam. Buku ini juga telah pun menceritakan tentang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Izinkan saya untuk bercerita bagaimana datangnya nama Melaka. Seorang pedagang daripada negara kerajaan pejabat Majapahit, iaitu Parameswara, telah pun melihat satu tragedi, iaitu seekor kancil berdendang seekor anjing. Melihat kehebatan ini, beliau telah pun menduduki kawasan itu dan memberi nama Melaka berdasarkan nama pokok yang beliau duduk. Melaka telah pun menjadi sebuah kesultanan yang cukup hebat, di mana telah pun menjadi tempat perdagangan bagi pedagang-pedagang yang telah pun berdagang daripada China dan India. Kedatangan ini telah pun membawa masuk pelbagai bahan-bahan di tanah Melayu seperti rempah ratus, tembikar dan gincu. Selain itu, buku ini juga menceritakan tentang zaman penjajahan. Sedih. Cukup untuk kita imbas kembali bahawa tanah Melayu telah pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun dan Inggeris sekali lagi. Buktinya, sekolah-sekolah yang wujud di tanah Melayu seperti Sekolah Penang Free School yang merupakan binaan daripada kerajaan British. Buku ini juga menceritakan tentang kebangkitan semangat nasionalisme yang ada di dalam kalangan rakyat Malaysia. Buktinya, Tunku Abdul Rahman telah pun menunjukkan semangat nasionalismenya dengan meminta kemerdekaan daripada kerajaan British. Dengan lakukan Merdeka-Merdeka telah pun membebaskan tanah Melayu dari jajahan British. Sesungguhnya, pada pandangan saya, buku ini cukuplah menarik dan sesuai untuk dibaca dalam kalangan pelajar. Keistimewaan buku ini adalah ia telah pun menceritakan pelbagai intipati-intipati yang cukup menarik yang akan membuka mata pelajar tentang kemerdekaan di negara kita. Pada pandangan saya, terdapat pelbagai kekuatan di dalam buku ini. Antaranya, terdapat pelbagai maklumat-maklumat yang tidak diketahui pelajar di dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Namun begitu, setiap perkara yang ada di bumi ini terdapat kelemahannya. Sebagai contoh, buku ini tidak mengandungi pelbagai imej-imej yang cukup menarik yang membuatkan pelajar bosan. Pengajaran yang dapat saya kongsikan bersama para hadirin adalah buku ini telah pun menyemat semangat kemerdekaan dalam kalangan rakyat Malaysia, menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Falsafah pengarang telah pun menunjukkan bahawa beliau ingin memupuk semangat kemerdekaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian dari saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63 buat semua para pendengar. Terima kasih.